يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا
ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا الله 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 يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa A'udzubillahi minasyaitonir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah hari ni kita sambung bacaan hadis kita. Masih lagi dalam hadis yang ke 30. Kita boleh sambung hadis kemarin. Jadi sebagaimana yang disebut kemarin, hadis riwayat daripada Suhaib radhiyallahu anhu, ceritanya yang kita dah baca kemarin, seorang raja ni ada seorang raja di zaman sebelum daripada ni, dan ada baginya seorang ahli sihir yang mana dia sedah pun orang tua. Lalu dia minta supaya raja tadi buat mari seorang budak untuk ajar sihir. Kemudian bila dibawa mari kepada dia seorang budak, lalu dia ajar sihir tadi, dan budak ni dia jumpa seorang rahib al-muta'abbidu minan nasara, seorang ahli ibadat, rahib pendeta daripada Nasara, dan dia duduk mengaji dengan rahib tadi. Kemudian sebelum daripada dia sapa kepada ahli sihir ni, dia mengaji dulu dengan rahib tadi. Lepas tu lewatlah dia sapa kepada ahli sihir tadi, dan dia pun mengadu kepada rahib tadi sebab dia dipukul oleh ahli sihir. Lalu dia rahib tu royak kepada dia supaya dia bagi tahu kepada ahli sihir tadi, dia mari lewat ni sebab keluarga dia sekat dia. Dan bila dia balik lewat ke rumah dia royak pula kepada keluarga dia, ahli sihir tu sekat dia. Maknanya mengaji lama lah sikit di rumah dia tu, di tempat ahli sihir tu. Kemudian begitulah keadaan dia sehingga dia jumpa di tengah jalan seekor binatang besar. Dan para ulama kata binatang ini asadun, singa. Lalu pada hari tersebut dia nak test ilmu dia lah, dia hak mana benar di antara tukang sihir ataupun rahib tadi. Lalu dia ambil batu, lalu dia kata, Allahumma in kana amrul rahibi ahabba ilaika min amri sahiri faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Lalu dia kata, ya Tuhanku, kalau sekiranya rahib ni terlebih kasih di sisi kamu daripada ahli sihir tadi, maka hendaklah maka bunuhlah binatang ni sehingga manusia tu boleh berjalan. Dan begitulah keadaan budak ni. Dia mari jumpa rahib tadi, dia cerita kepada rahib tadi, lalu rahib kata, kamu lebih afdal daripada aku pada hari ni, dan kamu akan diuji, wa innaka satubtala, dan bila kamu diuji, janganlah kamu royak aku hak ajar-ajarmu. Kemudian budak ni lagi itulah, dia boleh berubah orang, dia boleh menyembuhkan orang buta, orang sakit sopok, dan dia boleh ubah penyakit-penyakit manusia lah. Lalu fasami'a jalisun lil maliki kana qad amiya. Lalu orang rapat dengan raja lah. Jalisun lil malik ni maknanya orang rapat dengan raja, dia dengar. Orang rapat dengan raja tu dia dengar cerita mengenai budak ni boleh menyembuhkan penyakit ni lah. Fa'atahu bihadaya kathiratin. Ni fa'atal jalisu al-gulama. Lalu al-jalis, orang rapat dengan raja ni, teman bagi raja ni, datang kepada hadzal gulama bihadaya kathiratin, dengan hadiah dia banyaklah. Faqala ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Apa hak di sini ni baina yadaika ni dah, depan kamu ni aku himpun untuk kamu. In anta syafaitani, jika kamu menyembuhkan aku. Dia kata jika kamu menyembuhkan aku. Faqala, lalu budak tu kata inni la ashfi ahadan, aku ni tidak menyembuhkan seseorang. Innama yashfillahu ta'ala, sesungguhnya yang menyembuh tu adalah Allah Ta'ala.
fa in amanta billahi ta'ala, maka dia kata kalau kamu beriman kepada Allah Ta'ala, da'autullaha, aku akan berdoa kepada Allah, fasyafaka, Allah Ta'ala akan sembuhkan kamu. Fa'amana billahi ta'ala, lalu al-jalis ni beriman kepada Allah. Yani fa'amana al-jalisu billahi ta'ala, lalu berimanlah orang yang rapat dengan raja ni, beriman kepada Allah Ta'ala. Fasyafahu Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala menyembuhkan dia lah. Fasyafahu Allah Ta'ala, fasyafa al-jalis ni Allah Ta'ala, fa'atal malika, lalu al-jalis ni pergi jumpa raja. Fa'atal malika, fa'atal jalisu al-malika, lalu al-jalis tu pergi jumpa raja. Fajalasa ilaihi kama kana yajlisu, lalu dia duduk ilaihi ilal maliki kama kana yajlisu, sebagaimana dia duduk sebelum daripada dia sembuh itulah dah. Faqala lahul maliku, lalu berkatalah baginya, bagi al-jalis ni raja tadi. Raja tadi tanya dia kata, man radda alaika basaraka, dia kata siapakah yang mengembalikan ke atas kamu penglihatan kamu, sebab dia buta. Qala rabbi, lalu al-jalis ni kata rabbi, Tuhan aku. Qala, lalu berkata al-malik, qala al-maliku awalaka rabbun ghairi, awalaka rabbun ghairi, adakah bagi kamu Tuhan selain aku? Yakni dia tanya tu atas jalan istifham ingkari lah, istifham ingkari, tanya tapi nak engkar, nak wayak tak ada Tuhan selain aku hak Tuhannya. Raja tu wayak. Qala rabbi wa rabbukallah, tapi al-jalis tu kata rabbi Tuhan aku, wa rabbuka Allah, Tuhan aku dengan Tuhanmu tu namanya Allah. Fa akhadhahu, yani fa akhadhal maliku al-jalisa, lalu dia ambil raja tu ambil pegang al-jalis tu. Falam yazal yu'azzibuhu, falam yazal al-maliku yu'azzibuhu, yu'azzibul jalisa, lalu raja ni sentiasa mengazab. Yu'azzib di sini dua, sama ada azaba ni dan apa dia atau wazan fa'ala, sama ada dua lah, yakni bi'tibari anwa'il azabi, dengan iktibar buat azab yang macam-macam kepada dia. Yu'adzibuhu, mana dia bagi azab yang macam-macam kepada al-jalis, ataupun bi'tibari syiddatihi, ataupun dengan iktibar bagi azab yang begitu kuat. Begitu kuat bagi azab, liyadullah ala man 'allamahu ma huwa fihi, supaya al-jalis tu sebut royak siapa dia yang ajar dia ni, royak kecek lagu ni, hatta dalla 'ala al-ghulami, sehingga al-jalis tu menunjuk ke atas al-ghulam. Lalu dia royak bahawasanya hak royak aku biar kecek lagu ni menyembuh ke aku, kemudian royak bahawasanya Tuhan aku ini adalah Allah, adalah hadzal ghulam. Faji'a bil ghulami, lalu dibawa datang al-ghulam itu kepada raja lah. Faqala lahul malik, maka berkatalah baginya, bagi al-ghulam ni al-malik oleh raja, ai bunayya, dia kata ai bunayya, wahai anak aku, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa, dia kata telah sampai daripada sihir kamu ni, hak muduk ngaji ni, ma tubrihul akmaha wal abrasa, barang yang kamu boleh menyembuh orang buta, orang sopok. Maknanya mu boleh sembuh ke orang. Hebat dah mu. Kata raja ni. Wataf'alu. Dia mu buat sekiranya. Wataf'alu. Ini kinayatun an kasrati tasarrufatihi wa mazidi a'malihi. Wataf'alu ni kinayah kepada banyak dah kerja ataupun budak ni dia al-ghulam ni dia ubah orang ni banyak dah. Faqala al-ghulamu, lalu budak ni kata, al-ghulam ni kata, inni la ashfi ahadan, aku tak sembuh ke seseorang pun. Innama yashfillahu ta'ala,
ia menyembah ke itu adalah Allah Ta'ala. Dia royak lagu tu juga dah. Aku tak sembuh ke seseorang pun, yang sembuh ke itu adalah Allah. Fa akhadhahu, lalu raja pegang dia. Fa akhadhal maliku al-ghulam falam yazal yu'adzibuhu. Maka sentiasalah raja tadi yu'adzibuhu, yu'adzibul ghulama, dia azab pula al-ghulam ni, hatta dalla 'ala ar-rahibi. Hatta ni ghaiyatun dah, yani ghaiyatun, yani kana ghayatu ta'dzibihi dalla 'ala ar-rahibi, sehingga budak ni menunjuk di atas rahib. Lalu dia royak rahib ni lah, dia duk ajar aku duk mengaji dengan dia lah dah. Dengan rahib ni, faji'a bir rahibi, lalu dibawa datang, maka dibawa datanglah, dibawa marilah rahib ni dah, kena tangkap, dibawa datang kepada raja tadi. Faqila lahu, maka dikatakan kepada rahib tadi, irji' an dinika dah. Irji' an dinika, maknanya kembalilah daripada agama kamu, mana keluar agama kamu dah. Suruh murtad, mari sembuh aku pula. Kata raja tu, irji' an dinik, irji' an dinika. Fa'aba, ini imtana'a asyaddam tina'in. Lalu rahib tadi enggan, tolak tak sah dah. Fada'a bil minsyari, lalu raja tadi suruh bawa mari apa dia, setengah nuskah dia kata pada setengah nuskah fada'a bil minsyari, fawudi al minsyar dah. Ada sebelum fawudi al minsyar tu ada fada'a bil minsyar. Lalu raja tadi suruh bawa mari minsyar. Minsyar ni makna gaji lah, gergaji. Dan setengah riwayat waruwiya bil mi'syar, bil hamzi dengan hamzah, bil mi'syar. Fawudi al minsyaru, lalu diletak ke gergaji itu fi mafriqi ra'sihi, pada mafriqi ra'sihi, pada tengah kepala dia. Ini fi makanin farraqa ra'sahu. Fasyaqqahu, ini fasyaqqa ar-rahiba, lalu raja tu gaji rahib tadi. Hatta waqa'a syiqqahu, sehingga jatuhlah syiqqahu alal ardi lah. Mana syiqqahu maknanya janibahu, separuh tubuh dia tu jatuh atas bumi lah, dua-dua tu terbelah, dan separuh kat kanan, separuh kat kiri jatuh. Summa ji'a bijalisil maliki, kemudian dibawa mari pula al-jalis, teman ataupun orang saing kepada raja tu lah. Ye buta sembuh tu, hak budak tu sembuh ke dia tu. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada dia, irji' an dinika, keluar, kembali daripada agama kamu, keluar agamamu tu dah, maknanya mari semula sembuh aku ni. Fa'abal jalisu, lalu imtana'a, saing raja tadi tak sah. Fawudi al minsyaru, lalu diletak ke lalu diletak ke al minsyar, gaji tadi fi mafriqi ra'sihi, juga pada tengah kepala dia. Fasyaqqahu, lalu raja tadi belah dia. Fasyaqqahu bihi, ini fasyaqqa al jalisa bihi bil minsyar, belah dengan minsyar, belah dengan gaji tadi. Hatta waqa'a syiqqahu, sehingga jatuh juga dua belahan tubuh dia itulah, syiqqa al jalis. Summa ji'a bil ghulami, kemudian dibawa datang budak tu. Faqila lahu, dan dikatakan kepada dia, irji' an dinika, kembalilah daripada agama kamu tu. Fa'aba, budak ni pun tak say juga. Bila tak say, fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, lalu fadafa'a al-maliku hadzal ghulama ila nafarin min ashabihi, lalu raja tadi ambil budak tu, bui kepada satu kumpulan lah, min ashabihi, daripada atba'il maliki, daripada pengikut al-malik, pengikut raja tu. Faqala, yani faqala al-maliku, dia raja tu kata, izhabu bil gulami ni, bawa pergi hadzal gulam bihi, yani bi hadzal gulami ila jabalin kaza wa kaza, kepada bukit sekian. Fas'adu bihil jabala, dia bawa naik bihadzal gulamil jabala, bawa naik budak ni ke atas bukit. Fa iza balagtum zirwatahu
Dan bila mana kamu sampai kepada zirwatal jabali, yani a'lal jabal, bila kamu sampai kepada puncak bukit itu, fa in raja'a an dinihi, maka jika dia kembali daripada agama dia, yani jika dia keluar agama dia, jika dia murtad, tak tubik daripada agama dia tu, fa in raja'a an dinihi wa illa fathuhu. Di sini jawab dia tu mahzuf. Yani fa in raja'a an dinihi fatrukuhu. Kalau dia kembali keluar daripada agama dia, fatrukuhu, maka tinggalkan dia. Wa illa, yani wa illam yarji' an dinihi, jika dia tak kembali daripada agama dia, fatrahuhu, maka lepa dia. Fatrahu hadzal gulam. Fadhhabu bihi. Lalu an-nafaru min atba'il maliki ni, sekumpulan daripada pengikut raja ni, bawa pergi budak ni ke atas gunung, fasa'idu bihi, dan dia bawa budak ni bihadzal gulamil jabala, lalu dia bawa naik atas gunung dah. Lalu dia bawa naik atas gunung, faqala, lalu budak ni kata, Allahumma ikfinihim bima syi'ta, ya Allah jagalah aku daripada mereka, bima syi'ta, dengan apa yang kamu nak, yani bima syi'atika, dengan kehendak kamulah, billadzi syi'ta min anwa'il kifayati imma bi ihlakihim au bi ghairihim. Bima syi'ta, yani billadzi syi'ta min anwa'il kifayah, dengan apa yang kamu nak lah, lagu-lagu mana mu nak buat pada mana ni ikut mulah, daripada apa hak bala mu nak tipu ke atas mereka, sama ada mu hancurkan mereka ataupun selainnya. Lalu apa ni? Farajafa bihimul jabala, kemudian tiba-tiba rajafa ini taharraka wa taraba, lalu berkocok, bergegar bukit tadi, menggegar ke mereka lah, atma'il malik tu, fasaqatu, lalu jatuh, pakat jatuh berlaku, bisababi ittirabihi, dengan sebab goncangnya bukit tu, dengan sebab goncangnya bukit tadi. Kemudian ini dalil bahawasanya nasrun wa fihi nasru man tawakkala 'ala Allah. Ini adalah bantuan mereka yang bertawakal kepada Allah Taala. Wa ja'a yamshi ilal maliki, lalu al-ghulam ni berjalan di jumpa raja. Nak cabar raja semulalah, nak tunjuk dia ni selamat dah, tak ada gapo-gapo. Faqala lahul maliku, lalu Malik raja tu, royak, faqala lil ghulamil maliku, lalu berkatalah bagi al-ghulam itu oleh raja, ma fa'ala ashabuka, apa keadaan sahabat kamu tu, makna orang hak bawa kamu gitu, lagu mana cerita. Faqala kafanihumullahu ta'ala, dia kata Allah Ta'ala jaga aku daripada mereka semua. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, kemudian raja tadi bui pula al-ghulam tu ila nafarin, yani nafarin akhar, kepada kumpulan hak lain, min ashabihi, ashabil maliki. Faqala, lalu raja tu kata, idhabu bihi, bawa pergi bihadzal ghulam, fahmiluhu fi qurqurin, dan bawa hadzal ghulam fi qurqurin, yakni as-safinatul azimatu, maknanya kapal besar, qurqur, yakni kapal besar. Wa tawassatu bihil bahra, dan bawa pergi tengah. Tawassatu bihil bahra ni supaya liyab'udal ghaura, supaya dia ni menjauhi daripada tempat-tempat cetek lah. Tempat-tempat cetek tidak ada, dia selamat, mana pergi tengah laut. Wa tawassatu bihil bahra, dia bawa pergi tengah, bihadzal gulamil bahra, bawa pergi tengah laut budak ni. Fa in raja'a an dinihi wa illa fakdzifuhu, yakni fa in raja'a an dinihi fatrukuhu, maka jika dia kembali daripada agama dia, fatrukuhu, maka tinggalkan dia. Tapi wa illa, ini wa illam yarji' an dinihi, jika dia tidak kembali daripada agama dia, fakdzifuhu, maka lepa dia, lontarkan dia, lepa dia ke dalam laut tadi. Fadhahabu bihi, lalu an-nafarul akhar ni,
kumpul hak lain ni bawa gi bihi bihadzal gulam, dibawa gi, yani bawa gi hatta balaghu wasatal bahri lah, sampai tengah laut. Faqala, lalu budak ni kata pula, Allahumma ikfinihim bima syi'ta, ya Allah jagalah aku daripada mereka bima syi'ta, dengan barang yang kamu nak. Ini apa yang kamu nak, mu nak buat lagu mana mereka ikut mula. Fankafa'at bihi musafinatu, ini fanqalabat, lalu terbaliklah bersama mereka tu as-safinatu, oleh perahu tadi. Dia duk bawa budak tu terbalik. Fagariku, lalu mereka tenggelam dah. Dan para ulama sebut sama ada dua lah. Sama ada dia gitu dengan dua butir perahu, tak, kemudian perahu dia gitu dengan sebutir perahu, tak, perahu tu terbalik, budak tu selamat. Ataupun dua butir perahu, dan perahu mereka tu terbalik, perahu budak tu tidak terbalik. Cuma yang pertama itu huwal aqrab. Kemudian wajah ayamshi, kemudian budak tu pergi pula jumpa raja. Jumpa raja pula, selamat lagi aku ni. Wajah ayamshi ilal maliki, jumpa raja pula. Dan lalulah berjalan lah. Budak tu pergi berjalan kepada raja. Faqala lahul maliku, lalu raja berkata kepada dia, lalu kata baginya raja, ma fa'ala ashabuka, bagaimana keadaan orang hak bawa mu tadi tu. Faqala kafanihumullahu ta'ala, lagu itulah dia royak bahawasanya Allah Ta'ala jaga aku daripada mereka. Faqala lil maliki, yani faqala al-ghulamu lil maliki, lalu kata budak ni kepada raja tadi, dia kata innaka lasta biqatili, mu tak kira dapat boleh bunuh aku. Innaka lasta biqatili, kamu tak kira dapat boleh bunuh aku. Yani fi ayyi halin minal ahwal, lagu-lagu mana keadaan mu tak boleh bunuh aku. Hatta taf'ala ma amuruka bihi, yani bima, yani sehingga mu buat gapo ya aku suruh mu buat ni. Gini, kalau mu nak bunuh aku boleh, lagu ni mu kena buat. Qala ma huwa, dah, apa ia, dah, ma huwa, apakah gapo benda yang mu nak suruh aku buat tu, dah. Ayu syai'il amri alladhi ta'muruni bihi, raja tu kata. Qala, lalu qala al-ghulam, berkata al-ghulam tadi, budak tu kata, dia kata tajma'un nasa fi sa'idin wahidin, mu kena himpun manusia fi sa'idin wahidin, pada satu tempat yang tinggi, dah. Wa taslubuni ala jiz'in, dan kamu kena ikat aku, mu kena ikat aku di atas batai kurma, ala jiz'in, dah, di atas batai kurma. Mu kena ikat aku situlah. Mu kena ikat, kemudian summa khud sahman, kemudian mu ambil anak panah min kinanati, mu ambil anak panah daripada anak panah aku ni, daripada bekas anak panah aku ni. Summa, kemudian dah, kemudian summa dha'is sahma fi kabadil qausi, yani fi wasatil qausi. Kemudian kamu ambil anak panah ni, mu letak tengah busur. Summa qul, kemudian mu panah akulah. Dia mu kata lagu ni masa mu nak panah tu, qul bismillahirabbil ghulami, dengan nama Allah Tuhan budak ni. Summa irmini, kemudian panah aku. Summa irmini, dia kata panah aku. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani, maka sesungguhnya idza fa'alta dzalika, yani ma amuruka tu lah, dah, apa yang aku suruh mu buat tadi tu, dah, ma qultu laka tu, apa yang kamu buat tu, apa yang aku suruh tu, mu buat apa yang aku suruh tu, qataltani, nescaya kamu akan dapat bunuh aku lah. Kamu akan dapat bunuh aku. Qataltani, mu telah bunuh aku kalau mu buat macam ni. Dah. Ni wa qasdul ghulami min hadzal kalami ifsya'u tauhidillahi ta'ala bainan nas, kata para ulama. Maknanya qasdul ghulam, tujuan budak ni suruh raja ni buat sekian-sekian ni, ifsya'u tauhidillahi ta'ala bainan nas, nak sebar tauhid kepada manusia. Maka terbukti budak tu benar dan manusia akan beriman lah. Fajama'an nasa, lalu fajama'al maliku an nasa, lalu raja tu ipunglah manusia fi sa'idin wahidin, pada satu tempat yang tinggi. Wasalabal gulama ala jiz'in, dan dia ikat budak ni di atas batai taman. Summa akhadha sahman min kinanatihi, lalu dia ambil anak panah
daripada bekas anak panah budak ni, summa wada as-sahma fi kabidil qausi, ini fi wasatil qausi, lalu dia letak anak panah tu di tengah busur tu, apa kita nak manalah. Summa qala bismillahirabbil gulami, lalu dia kata dengan nama Allah Tuhan budak ni. Summa ramahu, kemudian dia memanahlah al-malik akai hadzal gulam, dah akai budak ni fa waqa as-sahmu fi sudrihi, pada pelipih ni sini. Dah maka jatuh kena lah anak panah itu fi sudrihi gulam, pada pelipih budak tadi. Jadi ma bainal aini ila syahmatil uzuni, itu sudr. Fawada'a yadahu, lalu fawada'a al-gulamu yadahu fi sudrihi famata, lalu budak tu pegang sekejap tangan dia tu, dah fi sudrihi, dia pegang, dia ambil tangan dia tu, letak pada apa dia letak ke tangan dia di atas pelipis dia, famata, lalu dia meninggal, lalu dia mati. Dah kemudian faqalan nasu, lalu bila budak tu mati, manusia pun royak, sebab tadi tak mati-mati, raja buat gitu tak mati, buat gini tak mati, sekarang mati. Bila disebut bismillahirabbil gulam, faqalan nasu, lalu manusia kata amanna birabbil gulam, kami beriman dengan Tuhan budak ni. Bila sebut lagu tu marahlah rajanya. Fa'utiyal maliku, maka didatangi raja. Pengikut raja ni pakat mari jumpa raja. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada raja tadi, ara'aita ma kunta tahzaru, tidakkah kamu tengok apa yang kamu duk takut sebelum ni? Tidakkah kamu tengok barang yang adalah kamu takut akan ia sebelum ni? Qad wallahi nazala bika hazaruka, sesungguhnya demi Allah, nazala bika hazaruka, telah berlaku kepada kamu hazaruka, oleh apa yang kamu bimbang, kamu duk takut sebelum ni berlaku dah ni. Ya ma kunta tahzaru minhu min imanin nasi waqa'a bika, apa yang kamu takut daripadanya, daripada berimannya manusia, waqa'a bika, dah berlaku dah. Orang pakai beriman dah ni. Qad amanan nasu, manusia dah beriman. Bila lagu tu fa amara bil uqdudi, lalu raja tadi suruh supaya bil uqdud ni gali parit. Dia suruh gali parit fi afwahis sikaki, pada mulut di persimpangan jalan lah. Afwahis sikak ni as-sikaki jamak kepada sikah, jamak kepada as-sikah. At-turuq maknanya pada mulut-mulut jalan. Abwabit turuq, mana mulut-mulut jalan di persimpangan jalan. Faquddat, maka digali parit tadi. Ini fasuqqat al-akhadidu, maka digali parit tadi. Wa udriman niran, dan udriman niran, qutila ashabul ukhdud. Ni dalam surah Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud ni, dia bunuh ashabul ukhdud ni lah cerita dia nya. Wa udriman niran, lalu dinyala ke api. Wa qala, lalu raja tu kata man lam yarji' an dinihi fa aqhimuhu fiha, bagi siapa yang tidak kembali daripada agama dia, fa aqhimuhu fiha, ini fa alquhu fiha fin niran, atau fil ukhdud ni, maka lontarkan mereka malam yarji' ni ke dalam api tadi. Ke dalam api ni, kalau siapa-siapa tak si beriman, lepas mereka ke dalam api ni. Au qila lahu iqtahim, au ni syakkun minar rawi. Kalimah au di sini syak daripada rawi, syakkun minar rawi lah, syak daripada rawi. Maknanya sama ada raja tu kata fa aqhimuhu fiha, au qila lahu, ataupun qila liman lam yarji' iqtahim, ataupun dikatakan kepada orang yang tak kembali, iqtahim an-nar, masuk dalam api, masuk sendiri dalam api lah. Fa fa'alu hatta ja'at imra'atun, lalu mereka pun buat apakah masuklah dalam api, hak mana kena masuk dalam api juga, sebab tetap teguh dengan keimanan dia. Fa fa'alu, lalu mereka ni, yakni fa fa'alu ma umiru, mereka buat apa yang mereka disuruh, hatta ja'at imra'atun, sehingga datang seorang perempuan, wa ma'aha, yakni wa ma'a imra'ah ni sabiyun laha,
Dan dia duk pergi anak dia. Duk pergi anak dia. Bila duk pergi anak dia jadi belah kasihan lah. Kasihan, takut bila dia masuk kat mati jugalah anak dia nya. Dia berasa kasihan. Dah. Fataqa'asat, yani tawaqqafat. Lalu dia berhenti antaqa fiha, dia berhenti, tak saya terjun. Dia tak saya terjun fiha fin niran, dalam api tadi. Tiba-tiba anak dia tadi kecek. Dia kata setengah ulama anak dia ni umur 7 bulan. Dah. Kata setengah ulama anak dia umur 7 bulan. Faqala lahal ghulam, dan ni riwayat daripada Ibni Qutaibah, annahu kana ibna sab'ati ashhur, maknanya 7 bulan umur budak ni. Faqala lahal ghulam, lalu budak tu kata, ya ummah, hai mu aku, isbiri, sabarlah, yani isbiri ala hadzal azab, sabar di atas azab ini, fa innaki alal haqqi, terjun je, sesungguhnya mu ni berada di atas jalan kebenaran. Ini di antara cerita budak ia boleh kecek ketika kecek. Dan ada di sana ulama kumpul lah. Dalam hadis pun ada sebut, dan ada sebut dalam hadis-hadis Nabi, maknanya ada beberapa budak yang dia kecek ketika kecek. Di antaranya adalah Nabi Isa. Kemudian bayi dalam cerita Juraij. Juraij ni seorang ahli ibadah dalam kalangan Bani Israel. Dia ni semaya, dan mak dia nak pergi jumpa dia, tak boleh kecek sama dengan dia. Duk galik semaya. Kalau siapa-siapa mak dia serati dah. Mak dia kata sebelum dia mati, kalau boleh biar Tuhan tunjuk biar dia ni tidak mati, melainkan ditunjuk ke wajah penzina kepada Juraij ni. Lalu seorang penzina ni mari tawarkan diri kepada Juraij. Lalu dia tak dia tolak. Lalu penzina ni zina dengan orang lain lah, pengembala kambing. Bila berzina beranak. Bila beranak, orang tanya anak siapa ni? Dia tanya penzina. Lalu penzina tu kata, orang puas zina tu kata anak Juraij. Orang pakak marah lah kau Juraij lah. Dah. Amgo tu nak juru. Tapi kat berzina, kena tuduh lah dia. Bila kena tuduh tu gak, kemudian dia pun kena hancur tempat dia. Dah, kena pegang kat orang. Lalu dia pun ambil dia semaya, jadi tanya sendiri budak tu, siapa dia pakmu? Budak tu pun kecek. Budak tu kata pak aku adalah pengembala kambing. Lalu orang pakak minta maaf dengan dia lah. Itu di antara cerita. Kemudian bayi hak disusu oleh ibu dia, ada nyusu, lalu mak dia pun tengok ada seorang naik kuda. Dia kata moga-moga anak dia jadi serupa orang ni. Anak dia pelepas susu, anak dia kata, ya Allah jangan jadikan aku serupa dia. Lalu jumpa pula seorang perempuan. Lalu mak dia kata jangan jadikan anak aku serupa ni. Budak tu kata jadikan aku serupa dengan perempuan ni. Sebab apa? Sebab orang hak naik kuda tadinya orang tak juru. Orang hak perempuan hak kali kedua tu orang yang baik sebenarnya. Cuma orang tu tuduh dia gosip-gosip. Kemudian bayi yang menjadi saksi kepada Nabi Yusuf. Bayi yang menjadi saksi kepada Nabi Yusuf bahawa Nabi Yusuf ni tidak khianat kepada Zulaikha. Cerita kisah dia dengan Zulaikha, bagi dia dengan Zulaikha tu. Bayi di antaranya menjadi saksi kepada Nabi Yusuf adalah seorang bayi. Kemudian bayi Masyitah, 5. Kemudian bayi Ashabul Ukhdud. Bayi Ashabul Ukhdud. Hak kita duk kecek ni lah. Ini di antara budak, kisah-kisah budak yang kecek ketika kecek. Sepatut tak boleh kecek tapi dia kecek ketika kecek. Kemudian habislah hadis ni, rawahu Muslim, riwayatlah akan dia hadal hadis Muslim, oleh Imam Muslim. Zirwatul Jabal, maksud Zirwatul Jabal a'lahu, yani puncak bukit, wahya bikasri dzali, zir al-mu'jamati wa dhammiha, atau boleh baca dengan zurwah, boleh juga. Wal qurquru bi dhammil qafaini nau'un minas sufunin, yani satu jenis daripada sufun, perahu. Was-su'idu huna al-ardul barizatu. Su'id di sini maksudnya adalah bumi yang terzahir, mana bumi hak tinggi. Wal ukhdudu asyukuku fil ardi kan nahris sawiri, mana belah pada bumi seperti sungai hak kecil. Dia gali parit lah. Lalu dia letak orang dalam parit tadi. Wa udrima yani uqidah, dinyalakan. Wan kafa'at ay inqalabat, dah terbalik. Wa taqa'asat tawaqqafat wa jamudat, maknanya berhenti. Dia enggan, tak sih turun dalam parit tadi tu.
Al-haditsu rawahu Muslimun fi kitab Zuhdi war Raqaiq babu qissati ashabil ukhdudi was-sahiri war-rahibi wal gulami. Baik. Apa adalah hadis? Apa yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Apa yang hadis ni nak cerita kepada kita? Pertama sekali ialah isbatu karamatil awliya'i. Mana mensabitkan karamah para wali. Maknanya di antara benda mencari adab ni, kalau berlaku kepada Nabi kita panggil mukjizat. Berlaku kepada orang-orang soleh disebut karamah. Maka sebagaimana dalam hadis ni, budak tu sepatutnya tak, dia dibunuh, tapi Tuhan selamat. Ini di antara karamah yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Nah, kemudian jawazul kadhibi fil harbi wa nahwiha. Diharuskan nipu pada peperangan dan seumpamanya. Sebab Rahib tadi royak kepada budak tu, kalau mu pergi lewat tempat ahli sihir tu, dia marah kepada kamu, mu kata habasani ahli, keluarga aku ni tahan aku, padahal nipu. Maka di situ boleh nak jaga, sebab nak jaga diri dia. Sebab kalau tidak, dia akan diazab. Bila mana dia diketahui belajar dengan rahib tadi. Wa fi inqadin nafsi minal halaki. Yani harus menipu untuk nak menyelamatkan diri daripada kecelakaan. Sedangkan dia berada pada pihak yang benar. Al-mu'minu yumtahanu fi sidqi imanihi was-sabati ala qaulil haqqi. Dan orang mukmin itu akan diuji pada benarnya imannya dan keteguhan di atas kata-kata yang benar. Wa in adda ila izhaqi nafsihi. Dan sekalipun membawalah as-sabat itu kepada punuh diri dia. Punuh diri itu maksudnya dia dibunuhlah. Dibunuh kepada binasa diri dia. Binasa izhaqi nafsihi, ini binasa diri dia. Kemudian at-tadhiyatu fi sabilid da'wati, ini berkorban, mengorbankan diri fi sabilid da'wati, pada jalan dakwah ilallahi ta'ala, sebagaimana budak tadi tu. Kama fa'alal ghulam, sekali dia mati, dia orang lain beriman, wa izharul haqqi, dan untuk menzahirkan kebenaran. Inna Allah Ta'ala yuzhirul haqqa wa yansuru ahlahu. Allah Ta'ala dia menzahirkan kebenaran dan membantu ahli-ahli kebenaran. Dan wa yahzimul batila wa hizbahu, dan Allah Ta'ala menghancurkan kebatilan dan juga kumpulan-kumpulan kebatilan. Fil hadisi, dalam hadis ni, isyaratun ila annahu, isyarat kepada bahawa yajuzu an yudhiyal insanu bi nafsihi, harus manusia ni mengorbankan diri dia iza kana fi zalika maslahatun diniyatun amatun, apabila ada pada demikian, yani fi tadhiyatil insani nafsahu tu maslahatun diniyatun amatun, ada maslahah diniyah yang amat. Wa pihak seperti peranglah, orang yang masuk dalam peperangan berjihad, bila dia berjihad maka dia menyebabkan binasalah tubuh dia. Dia perang tegak, dia tertuduh sama ada dia bunuh orang ataupun dia dibunuh. Tapi dia mengorbankan diri dia tadi adalah maslahah diniyah, adalah untuk agama. Maka boleh dia korbankan diri dia untuk maslahah agama. Maka orang yang berjihad fi sabilillah. Wa fi hadhil qissati isbatun li'ijazil Qur'ani. Dalam kisah ni juga nak mensabitkan mukjizat Quran. Lianna fiha, kerana padanya, daripada kisah ini, ikhbaran anil mughayyabati, menceritakan pengkisahan daripada benda-benda yang ghaib, allati nasihat tarikh, yang mana dilupakan tarikh, tak ada orang tahu pun cerita ni, tapi Quran cerita. Quran cerita. Iz waradat fi haqqi ashabil ukhdudi, kerana warid kisah ini pada hak ashabil ukhdud, walladzina qala Allah Ta'ala fihim, dan mereka yang bersamanya lah, yang mana Allah Ta'ala berfirman pada mereka, pada kisah ashabil ukhdud ni, qutila ashabul ukhdud, dalam surah Al-Buruj. Kemudian isti'malul murabbi al-qasasa fi tawjihi, maknanya di antaranya adalah saranan kepada murabbi, pendidik, menggunakan konsep cerita dalam memberi panduan bimbingan. Li'anna fil qasas taksir, kerana pada penceritaan ini ada taksir, ada kesan.
qad la yakunu bil mau'izatil mubashirati, yang mana mungkin tidak ada pada teguran yang direct, yang secara langsung. Kadang-kadang orang bila kita tegur langsung dia terasa. Jadi kita guna konsep cerita supaya dia ambil ibrah. Kemudian ni tidak ada dalam nuskhah PDF ni. Di nuskhah tangan ni ada ala syababil muslimi wajib sayugia sepatutlah di atas pemuda muslim an yakhtaru turuqal hidayati. Wajib dia ni sepatut sangat memilih jalan hidayah wal haqqi, jalan kebenaran, wa yasbiru ala zalika, dia sabar di atas demikian di atas turuqil hidayah, wa an ya'ridu an turuqil ghayyi wad dalali, dan hendaklah dia berpaling daripada jalan-jalan yang seleweng dan jalan yang sesat. Wa an yudhhu, dan wajib dia ni mengorbankan diri dia. Sepatut sangat orang-orang muda ni mengorbankan diri dia fi sabili zalika, pada jalan kebenaran, bi kulli ma indahum, dengan tiap-tiap barang yang ada di sisi mereka, minta qatin wajuhdin, daripada segala segenap kekuatan dan kepayahanlah, kesungguhan, uswatan bihadzal fatad da'iyati, kerana ikut pemuda da'iyah yang menjadi pendakwah ni. Habis hadis yang ke-30, hadis yang agak panjang kita baca, hadis yang ke-31 pula. Ni pendek-pendek lah hadis dia ni. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kata beliau, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin, telah melalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan, tabki inda qabrin, yang mana perempuan itu sedang bersedih tiap di sisi kubur. Faqala, lalu Nabi kata, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Perempuan ni tak kenal tu Nabi. Dia tak kenal tu Nabi. Ittaqillaha wasbiri. Ni para ulama kata ka'annahu qala laha khafi ghadaballah. Seolah Nabi kata begini, takutlah kamu kemurkaan Allah. Illam tasbiri, kalau kamu tak sabar. Wasbiri, sabarlah kamu, liyahsulalakat thawabu, supaya hasil kepada kamu ni pahala. Sebab apa? Sebab Imam Al-Qurtubi menyebut bahawasanya az-zahiru annaha kana fi bukaiha qadrun zaidun min nauhid wa ghairihi. Nabi tegur tu, kada sedih berair mata saja tak apa. Tapi Imam Qurtubi kata hak zahirnya bahawasanya perempuan ni adalah ia dalam kesedihan dia tu qadrun zaidun, lebih-lebih pada meratapi. Sebab itulah Nabi tegur. Kada setakat berair mata, tak tegur lah, tak apa, muka itu memang tabiat lumrah manusia berair mata. Tapi mungkin sebab dia meratapi. Lalu Nabi kata ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah, sabarlah kamu. Faqalat ilaika anni. Lalu dia jawab dengan marah. Faqalat hadhihi imra'atu ni lah, perempuan ni kata ke Nabi, ilaika anni. Ilaika anni ni isim fa'il amma. Tanaha wa ba'id, pergi jauh, tak usah duduk dekat lah, pergi mai jauh ni. Fa innaka lam tusab bi musibati, dia kata bahawasanya kamu ni tak kena apa yang aku kena. Walam ta'rifhu, walam ta'rifhu ni jumlah haliyah, maknanya sedek walha, perempuan ni dia tak tahu itu Nabi. Walam ta'rifhu, tak, yani khatabathu bidzalika ghairu arifatin annahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dia kecek lagu tu tanpa hal keadaan dia tidak tahu itu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqila laha, maka dikatakan kepada dia, dikatakan kepada dia, innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat lain bagi Abi Ya'la, famarra biha rajulun, seorang lelaki lalu, faqala laha, lelaki ni kata, hal ta'rifinahu, mukena kata orang yang meriwayat lagu tu qalat la. Dan dalam riwayat At-Tabarani dalam Al-Awsat, Mu'jamul Awsat, daripada Tariq Atiyah bin Anas, orang yang tanya perempuan ni, adalah Al-Fadlu bin Al-Abbas. Faqila laha, maka dikatakan kepada dia, innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, itu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Ada riwayat Imam Muslim, fa akhadhaha mislul mauti. Bila dia tahu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah nak mati dia. Nak mati sebab kejut.
Hak dia marah tak ada Nabi. Dan Nabi ni gak dah. Nabi satu hal. Kemudian pemimpin. Pemimpin lah sebab Nabi ni ketua negara Madinah. Yalah Nabi pula. Lalu dia terkejut. Lalu bila dia terkejut, dia pergi jumpa Nabi lah. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pergi mendatangi pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin. Dan dia tidak mendapati ada penjaga. Tak ada orang jaga situ tu. Ini faedah sebut ayat ni sebab apa? Sebab faidatu hadhil jumlati kata para ulama, sebab lamma qila laha innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika dikatakan kepada dia itu nabi, istash'arat khaufan wa haibatan fi nafsiha, lalu dia rasa gerung, terkejut, takut. Wa tasawwarat annahu mislul muluk, lalu dia ada anggap nabi ni sebuah raja-raja. Bila raja-raja ni kan ada orang jaga depan muka pintu tu, tapi dia tengok tak ada rupanya. Dia boleh jumpa direct dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia kata lam a'rifka. Dalam satu riwayat Abi Hurairah dia kata ma'araftuka ya Rasulullah, aku tak kenalmu ya Rasulullah, minta maaf lah, aku tak tahu pula tumu, aku kecek kasar tadi. Faqala, lalu Nabi kata innamas sabru inda sarmatil ula, yani innamas sabru alladhi yuhmadu alaihi sahibuhu, sesungguhnya kesabaran yang dipuji empunya kesabaran tadi itu inda sadmatil ula, yani inda mufajaatil musibati, ketika berlaku musibah. Ketika berlaku musibah, maknanya bila mana berlaku musibah kali pertama tu kan, sabar masa tu. Sebab kalau esok lusa tak cerita pasal sabar dah lah, muka memang hilang sendiri tu. Maka sabar-sabar ni adalah pada pertama kali, inda sadmatil ula, pada pertembungan pertama tu, sadmah. Mari kita rasa terkejut dengan ujian-ujian tu, masa itulah kita sabar. Wa fi riwayatin li muslimin tabki ala sabiyin laha. Dia satu riwayat dari bagi Imam Muslim, dia sedih di atas kematian dia lah. Kemudian afadal hadis, al-haditsu rawahu al-Bukhari fil janaizi babu ziyaratil qubur. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitabul janaiz bab ziarah kubur, wa fil ahkam, wa Muslim fil janaiz, dan Imam Muslim pada kitab al-janaiz bab sabri al musibati inda sadmatil ula. Afadal hadis, hadis ni nak cerita kepada kita anna adamas sabri, bahawasanya ketidaksabaran itu yunafi taqwa, bila mana tidak sabar itu menafikan ketakwaan. Seolah-olah tidak menerima ujian, tidak menerima takdir daripada Allah. As-sabrul ladzi yuhmadu alaihi sahibuhu, makana dan kesabaran yang dipuji ke atasnya oleh empunya tuai sahibus sabri itu, makana inda mufajaatil musibati, barang yang ketika datang musibah mula-mula. Bikilafi ma ba'da zalika, bersalah barang yang adalah selepas demikian. Ba'dal mufajaah, lepas pada tu fa innahu alal ayyami yunsa, kerana bahawasanya ia orang yang ditimpa musibah ni alal ayyami yunsa, di atas hari-harinya akan hilang dan dia akan lupa dah lah kepada apa yang ditimpa dia tu. Kemudian apa lagi yang disebut dalam hadis ni yang kita boleh dapat, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rifquhu bil jahili, tawadhu'nya Nabi dan lemah lembut dengan orang yang tak kenal nak buat guna. Nabi maafkan. Muka Nabi tidak marah li ghairillah. Nabi tidak marah kerana nafsu, Nabi tak marah kerana emosi. Sebab orang itu pun tak kenal dia. Mulazamatul amril bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Di antaranya lagi adalah melazimi amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian jawazu ziyaratil qubur lin nisa. Harus ziarah kubur bagi perempuan dengan syarat tidak meratapilah. Li'annahu law kana munkaran lanahaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau itu mungkar, Nabi akan larang. Kemudian idza kana al-buka'u ma'a raf'is sauti 'ala al-qabri mahdhuran anhu. Bila mana al-buka' kesedihan itu serta jadi terakak suara sampai meratapi kuat duk menangis kubur tu, itu adalah benda yang dicegah. Faminal aula, maka daripada perkara yang lebih aulanya annama yaf'aluhu ba'dun nasi min wad'i suwari al-quburi wa tazyiniha bil burudi aw rabti syaritin qumashiyin aswada 'alaiha. Maka
barang hak dilakukan oleh setengah manusia daripada letak gambar di atas papan kubur tu letak gambar, kemudian hias dengan kain-kain warna hitam, isyarat ni pengang golongan-golongan hak Syiah buat kadang-kadang deh asyaddu khata' hazran, lebih dilarang lah. Wala yadullu ala ta'assufi wal husni ala al-mayyiti, maknanya dia buat satu perhiasan yang melampau sangat dan melampau sangat. Jadi ini tidak menunjuk di atas kasihan ataupun kesedihan di atas mayat. Kemudian yang ke-32, hadis yang ke-32, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis terakhir untuk pagi ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala yaqulullahu taala, firman Allah taala, ini hadis kursi, ma li abdil al-mu'mini, tidaklah hamba bagi hamba aku yang beriman, indi jazaun, satu balasan, idza qabattu safiyahu, bila mana aku ambil kekasih dia, min ahli dunia, daripada ahli dunia, summa ihtasabahu, kemudian yakni ihtasabahu yakni tarju bi an yarjua sawabahu, yakni dia mengharapkan pahala daripada ujian tadi, illal jannata, tidak ada balasan melainkan syurga. Rawahul Bukhari. Al-hadithu rawahul Bukhari fi kitabir raqaiq babul amal alladhi yubtagha bihi wajhullahi ta'ala. Dia afadal hadis ni nak sebut kepada kita anna min a'zamil masaib allati tanzilu bil insani hiya fuqdana ahibbatihi. Di antara perkara yang besar, musibah yang besar yang menimpa seseorang manusia itu adalah hilang kekasih. Maknanya mati keluarga, mati ayah, mati mak, mati anak, hilang kekasih. Dah. Jadi sekiranya boleh sabar di atas ujian tersebut, Allah Taala akan bagi balasan syurga kepada mereka. Kemudian wa annal kafira, bahawasanya orang kafir ni mahma amila min amalin salihin, walaupun dak buat amal soleh, walaysa lahu bihi indallahi syai'un, maka tidak ada baginya dengan perkara tersebut, dengan bila amali soleh tu indallahi syai'un, tak ada gapo-gapo. Waktu hadis ni kata mali abdil mu'min, tidaklah bagi hamba aku yang beriman. Hamba yang beriman. Kemudian sebab apa? Sebab li adamil imani, kerana tidak ada keimanan. Dan akhir sekali adalah ihtisabul musibati was sabru 'alaiha alamatun. Maknanya berharapkan pahala daripada musibah dan sabar di atas musibah itu adalah alamatun min alamati kamalil iman, alamat-alamat sempurna iman. Wal jaza'u wasukhtu, kecewa, marah, itu adalah perkara yang yadullani ala dha'fil iman, menunjuk di atas lemahnya iman. Itulah untuk pagi ni, insya-Allah kita sambung hari Ahad pada minggu depan, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nusina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.